Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So, hari ini kita akan masuk dalam subtopik baru iaitu 2.4 Indonesia. So, dalam subtopik ini kita ada 3 standard pembelajaran. Yang pertama, menerangkan konsep Indonesia melalui contoh. Yang kedua, mengeksperimen untuk mengenal pasti hubungan antara Indonesia dan jisim. Yang ketiga, mewajarkan kesan Indonesia dalam kehidupan harian. Alright, so supaya kamu lebih faham apa itu Indonesia, okey, so kita lihat kepada contoh yang diberi. Apabila kita berdiri di dalam bas yang sedang bergerak dengan tiba-tiba daripada keadaan pegun, kita mungkin akan terhemban ke belakang. So, saya rasa benda ini benda yang biasa kamu lalui. Jika bas bergerak, itu berhenti secara tiba-tiba, anda mungkin akan terhemban ke hadapan pula. Okey, apa yang menyebabkan hal ini berlaku? Okey, so daripada dua situasi tadi, kedua-dua situasi itu menunjukkan bahawa badan kita mempunyai suatu kecenderungan untuk menentang sebarang perubahan keadaan rehat ataupun keadaan geraknya. Kecenderungan inilah yang dipanggil sebagai inertia. Alright, so apa itu inertia sebenarnya? Okey, inertia adalah sifat sesuatu objek yang cenderung untuk menentang sebarang perubahan keadaan asalnya. So, keadaan asal ni sama ada dia rehat ataupun dia sedang bergerak dalam satu garis lurus. Okey, jadi sebenarnya daripada inertia ni wujudlah hukum Newton yang pertama. Okey, di mana hukum Newton yang pertama ni menjelaskan setiap objek akan kekal dalam keadaan rehat ataupun gerakan seragam kecuali ada daya luar yang dikenakan. Okey, jadi suatu objek yang pegun akan terus pegun. Okey, manakala satu objek yang sedang bergerak akan terus untuk bergerak. Okey, dengan hala jumalar kecuali kalau dikenakan daya luar. Okey, cikgu, saya masih tak faham apa itu kalau objek tu pegun, nak kekal pegun, objek yang bergerak nak kekal bergerak. Okey, so kita akan lihat aktiviti satu ni supaya kamu lebih jelas. Okey, jangan risau. Okey, kita akan letakkan kad di atas gelas. Okey, seperti yang kamu lihat. Kita akan letakkan kad ni di atas gelas. Kemudian kita akan letakkan duit siling pada kad tersebut. So, apa yang kita akan buat? Kita akan sentap. Sentap ni maksudnya kita akan tarik dengan laju. Okay, kita akan sentap kad tersebut secara cepatlah. Okay, so pemerhatian yang kamu akan dapati bahawa nanti duit siling yang di atas ni akan jatuh ke dalam gelas. Dia tak ikut pun kad tersebut. Sebab apa? Sebab duit siling tadi dia nak kekal dalam keadaan asal je. Okey, dia tak nak bergerak je pegun, dia nak kekal pegun. Okey, dia tak nak bergerak. Walaupun kita cuba nak gerakkan dia, tapi dia cuba kekal pegun. Okey, jadi apa pemerhatian yang kita akan dapat? Okey, apabila kad itu ditarik, okey, duit siling akan jatuh terus ke dalam gelas. So, jawapan dia di sinilah. Okey, jelaskan jawapan dia. Sebab apa? Sebab inertia. So, itu adalah inertia. Duit siling ingin kekal dalam keadaan pegun. Sebab asal duit siling ni adalah dalam keadaan pegun. Jadi, dia nak kekal dalam keadaan pegun. Menyebabkan duit siling itu jatuh disebabkan oleh daya tarikan graviti. Okey, so saya harap kamu lebih jelaslah bila kita bincangkan contoh ni. Okey, so masih tak faham, kita ada contoh dua. Jangan risau. Okey, so kamu perlu buat susun duit siling, tak kisahlah 20 sen ke 50 sen ke di atas permukaan yang licin. Kemudian kamu jentik duit siling tu ke arah susunan tadi. Okey, untuk mengeluarkan duit siling yang di bawah. Okey, so asal dekat sini, so dia bergerak jadi yang ni. Okey, tanpa mengganggu yang lain.
Okey, so apa yang kamu akan dapati? Inersia daripada duit shilling di atas ingin kekal pegun. Okey, kalau kamu jentik duit shilling ni, duit shilling yang di atas ni yang bertingkat-tingkat yang warna merah ni, okey, dia tak bergerak pun. Okey, sebab apa? Dia nak kekal pegun. Dah dia pegun, dia nak kekal pegun. Oleh itu, duit tu akan turun ke bawah tanpa mengikut duit shilling yang di bawah yang dijentik tadi. So, yang bergerak hanya yang kat bawah ni je. Yang kuning ni je. Okey, so duit shilling yang warna merah tu tidak akan bergerak sebab duit shilling yang warna merah tu dia pegun, so dia nak kekal pegun. So itu adalah inersia. Dia tak nak ada sebarang, dia akan menentang sebarang perubahan yang dilakukan ke atas dia. Alright, so kalau masih tak faham, jangan risau, kita ada contoh yang ketiga. Okay, so dalam contoh ni kita perlukan gelas, kemudian kita isi dengan air, warna hijau tu. Okay, kemudian kita perlukan kertas A4. So, apa yang kita kena buat, kita akan tarik kertas A4 ni secara tiba-tiba ataupun kita kena sentap dia. So, apa pemerhatian yang kamu akan lihat? Okay, inersia daripada gelas yang berisi air itu akan kekal dalam keadaan pegunnya. Okay, oleh sebab itu, dia akan kekal pegun tanpa mengikut arah kertas. Jadi, itulah jawapan dia. Okay, so daripada contoh 1 sampai contoh 3, semua pasal pegun. Okay, so mana yang contoh bergerak pula? Okay, so contoh bergerak kita akan lihat contoh yang keempat ni. So, apa yang kita kena buat, letakkan sebongkah blok kayu di atas troli. Ini blok kayu. So, kita letakkan di atas troli tu. Okey, kemudian biarkan troli bergerak menuruni landasan. Berhentikan troli dengan sebuah buku. Jadi, kita ada buku kat sini. Okey, untuk blok. Okey, so nanti troli tu akan bergerak turun. Kemudian dia akan dihentikan oleh buku tu secara tiba-tiba. Okey, persoalannya, perhatikan apa yang berlaku kepada blok kayu tersebut. Boleh kamu ramalkan apa yang berlaku kepada blok kayu tersebut? Okey, yes, blok kayu tu akan tercampak ke depan. Kenapa? Okey. Okey, so kita dah tahu blok kayu tu secara logiknya, yes, blok kayu tu mesti akan tercampak ke depan. So, kenapa? Kerana blok kayu yang bergerak bersama troli, bila troli itu diberhentikan, inersia blok kayu ingin terus bergerak. Jadi, blok kayu dengan troli ni sedang bergerak. Jadi, blok kayu tu, bila kita hentikan, blok kayu tu, dia bergerak, dia akan nak terus untuk bergerak. Okey. Oleh itu, ia akan terhumban ke hadapan apabila troli berhenti secara tiba-tiba. So, sama juga situasinya bila kamu dalam bas yang sedang bergerak dan tiba-tiba bas tu berhenti. Okay, so kamu akan terhumban ke depan. So, situasi yang sama. Okey, seterusnya kita akan mengkaji hubungan antara jisim dengan inersia. Bagaimana jisim akan mempengaruhi inersia. Okey. So, dalam diagram ni, dalam rajah ni menunjukkan satu troli yang kosong seperti rajah A dan satu troli yang mempunyai beban. Okey, maksudnya jisim pada B mesti lebih besar sebab dia ada beban ni. Okey, soalan je yang manakah lebih mudah untuk digerakkan? Secara logiknya, yes, jawapannya mesti A. Okey, troli A sebab troli A lebih ringan dan mudah digerakkan. Okey, yes, logik, senang. B, which troli yang manakah mempunyai inersia yang lebih besar? Terangkan jawapan. Again, kamu kena refer balik definisi inersia. Inersia adalah kecenderungan sesuatu objek untuk menentang sebarang perubahan keadaan asalnya. Tak kisahlah asal tu sama ada dia sedang bergerak ataupun dia dalam keadaan pegun. So, yang mana lebih sukar? Okey, jawapan dia adalah troli B. Okey, kenapa? Sebab troli B mempunyai inersia yang besar.
Okey, jadi di sini kita boleh kaitkan jisim yang lebih besar mempunyai inersia yang lebih besar. Okey, so kita tahu bila jisim dia lebih besar maknanya dia susah untuk digerakkan. Sebab dia pegun, jadi kita nak gerakkan dia susah. Okey, contoh gambar yang orang ni, pelajar ni dia tolak kabinet perabot A tu dengan perabot B. Kamu rasa mana yang lagi susah? Of course, perabot B lagi susah sebab jisim dia lebih besar. Jisim yang lebih besar mempunyai inersia yang lebih besar. Jadi di sini kamu dah boleh relate apa hubungan antara jisim dengan inersia. Jisim yang besar akan mempunyai inersia yang besar. Okey, so masih tak dapat relate antara hubungan antara jisim dengan inersia. So kita lihat contoh yang kedua. Okey, dalam contoh ini kita ada dua tin. Okey, satu tin A ni kosong dan kita ada tin B yang kita isikan penuh dengan pasir. Kemudian apa yang kita kena buat? Kita akan tolak setiap tin dengan tangan. Tin yang manakah lebih mudah digerakkan? Secara logiknya, yes, of course, tin A lebih mudah digerakkan sebab dia ringan. Okey, jisim dia rendah. Okey, jawapan dia adalah tin yang kosong ataupun tin A. Okey, kemudian kita akan biarkan tin tu berayun, dia akan bergoyang. Okey, tin manakah lebih mudah dihentikan? Okey, tadi kita nak gerakkan, sekarang kita nak hentikan. Yang mana lagi mudah untuk dihentikan? Jawapan dia yang lebih mudah, of course, adalah tin A juga. Okey, ataupun tin yang kosong. Okey, jadi tin yang kosong kita mudah nak gerakkan dan mudah untuk hentikan. Okey. Yang kedua, tin yang mana satukah mempunyai inersia yang besar? Sekarang kita nak relate. Dia mudah nak bergerak, kita mudah nak gerakkan je, kita mudah nak hentikan je. Maksudnya inersia je tu besar ataupun kecil? Yes, inersia je kecil sebab kecenderungan je untuk menentang tu sedikit. Okey, inersia yang besar maksudnya dia akan menentang kita punya perubahan yang kita nak buat. Okey. Jawapan dia tin mana yang mempunyai inersia yang lebih besar? Jawapan dia adalah tin yang berisi pasir ataupun tin B. Boleh? Okey, nyatakan hubungan antara inersia dengan jisim. Yang ni kita dah lihat tadi. Inersia besar, maksudnya jisim je pun akan besar. Jisim yang besar akan menghasilkan inersia yang besar. Okey, semakin besar jisim, semakin besar inersia. Apakah kuantiti fizik yang digunakan untuk menggambarkan inersia? Jadi inersia ni tak ada unit, tapi dalam fizik kita mesti ada unit. Okey, kita mesti sandarkan kepada unit. So apa yang kita boleh sandarkan dengan inersia ni? So kita dah tahu hubungan antara inersia dengan jisim. Jadi kita boleh sandarkan inersia tu dengan jisim. Alright, so saya percaya kamu dah mula clear mengenai inersia. Okay, supaya kamu lebih jelas, kita akan lihat kepada aktiviti 3 ni. Okay, tujuan ni adalah untuk menerangkan situasi yang melibatkan inersia. So kita dah cerita dah sebenarnya situasi ni pada awal, tapi kita akan cerita lagi supaya kamu lebih clear. Okay, penumpang di dalam bas akan terhumban ke belakang. Okay, dia akan terhumban ke belakang apabila bas yang pegun bergerak ke depan secara tiba-tiba. Okay. Sekarang bas tu pegun, maksudnya orang di dalam pun akan pegun. Penumpang di dalam akan pegun. Bila dia pegun, penumpang ni akan mengikut hukum Newton pertama, dia akan cuba untuk kekal pegun. Okey, jadi sekiranya ada sebarang perubahan, okey, ada sebarang perubahan yang cuba dilakukan di sini. Okey, so perubahan inilah, okey, dia akan cuba menentang. Okey, tentangan inilah yang dipanggil sebagai inersia. Okey,
Okay, sebab dia akan cuba kekal untuk pegun. So dalam kes ini, penumpang tu pegun, bas bergerak ke depan secara tiba-tiba. Jadi penumpang akan cuba untuk kekal pegun. So untuk dia cuba kekal pegun, dia akan menentang perubahan ni. Okay, tentangan perubahan ni dipanggil sebagai inertia. Okay, so saya rasa kamu memang dah clear dah konsep inertia ni, tak ada masalah. Okay, so kamu boleh jelaskan? Okay, inertia penumpang ingin kekal dalam keadaan pegun. Yes, sebab dia asal dia pegun. Jadi dia nak cuba kekal untuk pegun. Bila bas bergerak ke depan, penumpang akan tertinggal di belakang disebabkan oleh inertia. Alright, tadi penumpang terhumpan ke belakang. Okay, sebab bas tu bergerak tiba-tiba. Sekarang, situasinya pula apabila penumpang dalam sebuah bas terhumpan ke depan apabila bas itu berhenti secara tiba-tiba. Okey, kenapa? Pun juga disebabkan oleh inertia. Okey. Penumpang akan bergerak bersama-sama bas. Jadi, semasa bas itu bergerak, penumpang di dalam bas ni, okey, bas bergerak. So, penumpang yang ada dalam bas pun sebenarnya sedang bergerak. Okey. Jadi, bila dia sedang bergerak, dia akan cuba kekal untuk terus bergerak. Okey. So, apa yang berlaku kalau bas ni tiba-tiba berhenti? Stop. Okey, bas ni tiba-tiba berhenti. Jadi, penumpang ni, dia akan cuba kekal untuk bergerak ke depan. That's why dia akan terhumban ke depan. Okey, penumpang bersama-sama bas, bergerak bersama-sama bas. Apabila bas berhenti secara tiba-tiba, inertia penumpang akan terus kekal dalam keadaan bergerak. Okey, dan disebabkan itu, penumpang akan terhumban ke depan. Okey, rasa dah mula faham. Kemudian kita lihat contoh yang biasa kita gunakan. Okey. Mengapakah stomatometer lebih sesuai dikeluarkan daripada botol jika kita gerakkan botol dengan laju dan berhenti secara mendadak? Biasa kan buat benda ni? Okay. So, apa yang berlaku sebenarnya? Stomatometer bergerak bersama-sama dengan botol jika botol itu digerakkan. Jadi, bila kita cuba gerakkan dia ke depan, botol dengan sos pun akan bergerak ke depan. Dan apabila kamu berhentikan botol tu secara mendadak, jadi apa yang berlaku kepada sos? Okey, saya lupa macam mana. Botol bergerak ke depan, sos pun akan bergerak ke depan. Okey, so apabila kamu stopkan pergerakan botol ni, sos ni dia akan cuba kekal untuk terus bergerak disebabkan inertia tadi, betul? Jadi that's why lah sos itu dia akan keluar kamu punya pinggan. Boleh faham? Alright, saya rasa kamu dah jelas ni. Okey, tadi contoh kat dapur ni kita cerita contoh pertungkangan pula. Okey, anda boleh mengetatkan kepala penukul dengan menghentakkan pemegang pada permukaan keras. Terangkan dengan menggunakan konsep inertia. Okey, so kepala penukul bergerak bersama pemegang ke bawah. So apabila pemegang diberhentikan secara tiba-tiba, so apa yang berlaku? Inertia pada penukul akan kekal untuk bergerak ke depan. Oleh itu, hujung pemegang akan masuk ke dalam kepala penukul. Okey, again disebabkan inertia. Ini adalah kesan-kesan positif bagi inertia. Siapa pernah kena kejar lembu? Jika anda pernah dikejar oleh lembu, bagaimana seharusnya anda berlari? Mengapa? Sepatutnya, kalau seseorang yang kena kejar lembu, kita kena lari secara zigzag. Okey, zigzag. Sebab apa? Sebab
Lembu ni dia mempunyai GC yang besar, jadi dia ada inertia. Jadi kalau dia lari, dia akan lari lurus je. So kalau kamu lari lurus, sebenarnya kamu beri advantage kepada lembu tu untuk sondol kamu dengan mudah. Tapi kalau kamu lari secara zigzag macam ni, okay, lembu tu nak tukar arah susah. Okay. So kalau lembu tu, kalau kita nak tukar arah senang sebab jisim kita kecil. Tapi lembu untuk dia bertukar arah, dia akan terlajak dulu ke depan, baru dia akan tukar arah. So menyukarkanlah lembu untuk kejar kita. Okay, berlari daripada lembu dengan gerakan zigzag yang saya cakap tadi. Lembu mempunyai jisim yang lebih besar. Okey, sebab dia punya maka inertia pun akan besar, menyukarkan dia untuk menukar arah. Sama je lah penjelasan. Okey, yang ni siapa pernah main benda ni? Okey, payung yang basah boleh dikeringkan dengan menggerakkan payung dengan cepat dan kemudian kita hentikan dia secara tiba-tiba. Terangkan. Okey, yang ni semua pernah buat saya rasa. Okey, sebabnya air hujan dan payung yang bergerak bersama-sama. Bila kita gerakkan, air hujan dengan payung tu dia akan bergerak bersama-sama. Apabila payung itu dihentikan secara tiba-tiba, so apa yang berlaku? Inertia air hujan akan terus untuk bergerak dan dia akan meninggalkan payung, menyebabkan payung itu akan kering. Okey, siapa pernah pergi pelabuhan? Okey. So, kita cerita pasal kapal yang penuh dengan muatan. Okay, dia akan ambil masa yang lama untuk berhenti. Sebab apa? Sebab inertia dia. Okay, jadi kalau dekat pelabuhan tu, sebelum kapal tu berlabuh, sebenarnya dia dah berhentikan enjin dia berkilo-kilometer sebelum dia sampai dekat pelabuhan. Sebab dia dah ada inertia dah. Okay, so inertia tu akan menyebabkan kapal itu akan terus bergerak dan akhirnya akan stop di pelabuhan. Okay, so kapal yang mempunyai jisim yang besar, so inertia pun akan besar. So kita dah tahu ni menyebabkan ia sukar untuk berhenti. Alright, so inertia pun dia ada kesan negatifnya, terutamanya dalam pemanduan kereta yang menyebabkan kemalangan ataupun berhenti secara tiba-tiba, kan kita dah bincangkan tadi. Okay, jadi cara untuk mengatasinya tidak lain dan tidak bukan menggunakan tali pinggang keledar. Okey, pastikan pemandu berada di tempat duduk apabila kereta berhenti secara tiba-tiba. Tali pinggang keledar ni dia akan menghasilkan satu daya untuk menghalang pemandu daripada terhumban ke depan. So kita dah bincangkan tadi, kalau kita sedang bergerak dalam kereta, sebenarnya badan kita pun sedang bergerak ke depan. Okay, so bila kita berhenti secara tiba-tiba, inertia akan menyebabkan kita akan terus ke depan. Jadi tali pinggang keledar ni lah yang berfungsi akan menghalang untuk kita terhumban ke depan. Okey, jadi kita akan lebih selamat. Okey, so selain daripada tali pinggang keledar, kalau dekat kerusi biasanya kita ada bahagian belakang ni yang kita panggil sebagai headrest. Okey, so headrest ni dia headrest. Headrest ni mengelakkan kecederaan kepada leher sewaktu pelanggaran dari belakang. Okey, so ciri-ciri keselamatan seterusnya adalah ni adalah beg udara. So apa fungsi beg udara ni? Beg udara ni biasanya kita akan simpan dekat bahagian depan steering ataupun dashboard. Dia akan menghasilkan satu cushion untuk mengelakkan pemandu daripada terhantuk pada steering ataupun papan dashboard semasa pelanggaran. So kita akan terhumban ke depan disebabkan inertia. Jadi untuk mengelakkan benda tu, mengurangkan kesan inertia tadi, kita boleh ciri-ciri keselamatannya adalah menggunakan beg udara. Okey, so yang ni biasa kamu nampak betul. Kalau lori yang bawa apa-apa perabot, biasanya perabot tu dia akan ikat dekat dengan lori. Dia akan ikat bersama-sama lori tu supaya jadi satu part yang sama. Okay. So kenapa sebenarnya? So apabila lori bergerak dengan tiba-tiba, perabot semakin sukar jatuh disebabkan inertia kombinasi jisim perabot dan lori meningkat. Okey. So lori tangki minyak ni sebenarnya kalau kamu lihat lori tu
dia akan dibahagikan kepada beberapa bahagian. Okay, dia bukan satu tangki besar tu semua sekali minyak tu sama je. Sebenarnya kita ada partition dia. Okay, tujuannya sebenarnya adalah untuk mengurangkan inersia, kesan inersia. Jisim minyak dibahagikan kepada jisim yang lebih kecil untuk mengurangkan kesan inersia ke depan oleh setiap kompartmen berisi minyak sewaktu lori tangki minyak mula berhenti tiba-tiba. Okay, so kita tak tahu kan, mungkin dekat jalan raya tu lori tu perlu berhenti secara tiba-tiba. Jadi that's why bahagian lori tu perlu dibahagikan kepada beberapa partition supaya untuk mengurangkan kesan. Okay, so saya rasa sampai sini saja kelas kita pada hari ini. Eksperimen ni saya akan cover pada next class hari Jumaat. So kalau lepas ni kalau ada sebarang persoalan, you boleh tanyalah kalau ada yang tak faham.